Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan kerajaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita untuk kita bertemu sekali lagi, dan kita bertemu dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Benda yang kita belajar, kemuliaan yang kita belajar ditentukan oleh ilmu apa yang kita belajar. Sebab semua ilmu ni bermanfaat. Semua ilmu ni ada kemuliaan dia. Namun kemuliaan ni ada tingkatan dia. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Lalu para ulama mengeluarkan satu kaedah, iaitu syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sesuatu ilmu itu bergantung kepada benda apa yang kita belajar. Okay, sebab tu mereka letak awwaluddin ma'rifatullah. Ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ilmu yang paling mulia. Dan antara ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berkait rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan meneruskan bicara kita tentang surah Al-Kahfi. Namun ada permintaan kat sini, nak minta untuk kita cerita fadilat surah Al-Kahfi. Okey, siapa boleh tolong saya untuk cerita fadilat surah Al-Kahfi? Apa fadilat yang ada dalam surah Al-Kahfi? Ingat lagi? Kita awal-awal dulu kita cerita fadilat surah Al-Kahfi, betul tak? Okay, apa fadilat yang ada dalam surah Al-Kahfi? Siapa boleh? Hapuskan dosa. Ya, insya-Allah. Baca mana-mana ayat dalam Al-Quran, insya-Allah boleh hapuskan dosa. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Semua kebaikan-kebaikan yang kita buat, dia boleh menghapuskan dosa-dosa, keburukan-keburukan selain dosa besar. Okay, dosa besar perlu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, dia boleh dihapuskan walaupun kita tidak beristighfar kepada Allah taala, tetapi dengan melakukan amal-amal saleh, maka dosa kita boleh diampunkan. Macam mana kata Huzaifah bin Yaman, ketika mana Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, apa dia fitnah yang akan berlaku dekat fitnah yang akan berlaku pada manusia pada akhir zaman ni? Maka kata Huzaifah, fitnah yang berlaku adalah fitnah yang biasa berlaku pada seseorang yang berkait dengan ahli keluarganya, dengan hartanya dan dengan jiran dia. Lalu kata Huzaifah bin Yaman, fitnah-fitnah ini boleh dihilangkan. Sebab fitnah ni dia akan membawa kepada kata Nabi SAW, benda yang bersifat fitnah ni, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, ataupun wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Dia berbagi-bagi dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala, tapi petangnya dia kufur pada Allah Ta'ala. Ataupun dia duduk pada waktu petang dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala, tapi kemudian pada pagi ni dia kufur pada Allah Ta'ala. Fitnah penghujungnya, kalau kita gagal berhadapan dengan fitnah, dia akan jadi kekufuran. Ya, dan fitnah ni benda yang berlaku di sekeliling kita pada hari ni lah. Kita cerita pasal isu boykot, okay, boleh ke tak boleh, kita tak tahu. Boleh pasal Coldplay. Ada sebahagian orang kata tak ada masalah untuk pergi Coldplay. Sebab apa? Dia bukan macam konsert-konsert biasa. Dalam dia ada dia punya intipati dia. Isi kandungan dia cerita pasal kemanusiaan, pasal Palestin. So kenapa tak boleh pergi? So benda-benda fitnah ni adalah benda yang kita tak tahu mana betul mana salah, ataupun benda yang kita nampak pada zahir dia baik, tapi rupanya di sisi Allah Ta'ala dia buruk. Ataupun benda yang kita nampak buruk, tapi di sisi Allah Ta'ala benda yang baik. Sebab tu Nabi SAW, walaupun Nabi tak lalu pada fitnah, tapi Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada 5 fitnah. Apa 5 fitnah yang Nabi SAW minta dijauhkan? 1, al-bukhl, kedekut.
kedekut. Dan kedekut ni bukan kedekut pada harta je. Sebab bila kita dengar kedekut ni, kita rasa kedekut ni pada harta je. Sedangkan kedekut ni bukan pada harta je. Ada orang dia kedekut, dia lalu, contohlah dia lalu jalan nak pergi kelas. Lalu tengah-tengah jalan tu dia nampak ada pokok kayu tumbang ke, ada benda-benda yang sebaiknya kalau dia ambil 1 minit dia alihkan, tak ada masalah. Okey, ataupun dia kedekut pada tenaga. Ada orang kedekut pada masa. Dia tak boleh nak tunggu sekejap. Lampu merah tu, dia kata kalau lewat sikit ni, tak boleh. Dia nak langgar juga lampu merah tu. Sebab dia tak nak korbankan masa dia untuk duduk kat situ. So kedekut antara fitnah yang Nabi SAW sebutkan. Bahkan kedekut yang paling besar adalah pada harta. Okay, pada harta. Sebab apa? Kata Nabi SAW, orang yang kedekut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang kedekut pada harta dia, tak nak keluarkan harta dia. Apa Allah Ta'ala buat? Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta-harta ni akan diambil dan yuhma 'alaiha fi nari jahannam, akan dileburkan dalam api neraka Allah Ta'ala. Fatukwa biha, tukwa daripada perkataan mikwah. Mikwah ni apa dia? Streka, air. Akan distrekakan pada mana? Jibahuhum, pada dahi mereka. Wa junubuhum, tepi mereka. Wa zuhuruhum, belakang mereka. Ini orang yang kedekut harta semasa di dunia. So kedekut paling besar tentulah kedekut harta. Tetapi kedekut yang Nabi maksudkan bukan hanya pada harta. Ada orang kedekut nak share ilmu dia, takut anak murid dia lagi pandai daripada dia. Dia takut anak dia lagi pandai daripada dia memasak. Ini contoh. Okay. Kedekut itu yang pertama. Yang kedua, al-jubun, ketakutan, jadi penakut. Ketakutan tu benda biasa. Ketakutan tu benda fitrah. Kita tengok harimau kita takut, tapi jadi penakut tu luar biasa. Okay, so jadi penakut tu luar biasa. So Nabi SAW sebut antara fitnah yang Nabi minta jauh adalah jadi penakut. Kemudian yang ketiga ialah arzalil umur. Arzalil umur ni maksudnya usia tua. Tapi usia tua siapa boleh elak daripada jadi usia tua. So apa yang dimaksudkan dengan usia tua itu? Jadi nyanyuk, jadi pelupa. Okey. Dan bila kita tahu bahawa yang Nabi doa minta adalah jauh daripada nyanyuk dan pelupa, okey, maka kita tahu bahawa ia tidak hanya berlaku kepada orang yang berusia. Orang muda pun ramai jadi pelupa dan nyanyuk. Tengoklah suami masing-masing. Kita sendiri melalui pengalaman tu. Okey. Dan kemudian kata Nabi SAW, fitnah yang seterusnya adalah fitnah dunia, fitnatul mahya wal mamat, kehidupan semasa di dunia, dan fitnah al-qabr. Ini fitnah yang Nabi tak lalu benda ni, tetapi kerana besarnya benda yang nama fitnah, dan kerana 5 perkara inilah yang biasanya menyebabkan orang jadi kufur, walaupun bukan kufur hakiki keluar daripada agama Allah Ta'ala, tapi menyebabkan manusia jadi kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, apa yang menyebabkan kita sampai situ? Soalan tentang fadilat surah Al-Kahfi ni. Ya, siapa boleh cerita kat saya tentang fadilat surah Al-Kahfi? Memberi cahaya dari Jumaat. Memberi cahaya pada Jumaat. Apa yang kita kena buat dengan surah Al-Kahfi supaya dapat cahaya daripada Jumaat? Baca pada hari Jumaat. Okey, dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dia, daripada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi SAW berkata, man qara'a surat Al-Kahfi, kita sebut yaumal jumu'ati kan. Yaum maksud dia siang. Pada siang hari Jumaat. Okay, walau bagaimanapun ada sebahagian muhaddis, sebahagian ahli ilmu mengatakan bahawa Nabi sebut yaum tak semestinya siang, dia merangkumi satu hari, 24 jam. Okay, walau bagaimanapun perkataan yaum biasanya ditujukan untuk siang hari. Okay, maka siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada siang hari, dia kadang-kadang ada orang dia salah faham. Dia kata kena baca surah Al-Kahfi sebelum imam naik atas mimbar baca khutbah. Tidak. Nabi SAW kata satu hari itu. Okey. Terutama pada waktu siang, maka Allahu lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Allah Ta'ala akan bagi dia cahaya. Luas cahaya tu, besar cahaya tu, sebesar atau seluas antara 2 Jumaat. So kita tak tahulah luas macam mana, nak kira cahaya antara 2 Jumaat tu besar macam mana. Tapi kita tahu antara Jumaat ke Jumaat adalah satu waktu yang panjang, tempoh yang panjang. Maka berapa banyak cahaya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk kita. Lagi, siapa ada lagi? Apa kelebihan yang ada dalam surah Al-Kahfi?
Terselamat daripada fitnah akhir zaman. Fitnah apa? Fitnah Dajjal. Okey, kita kena buat apa untuk selamat daripada fitnah Dajjal? Baca. Okey. Okey, kita sebut tu hati-hati dengan hadis Nabi SAW, terutama hadis-hadis yang melibatkan fadail al-a'mal. Okey, hadis yang melibatkan fadail al-a'mal, hadis yang melibatkan kelebihan-kelebihan beramal. Kena tengok sebiji-sebiji perkataan dia. Okey, Nabi SAW sebut man hafizah. Apa maksud man hafizah? Siapa yang hafal. Okey, siapa yang hafal 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi, maka usima minad dajjal. Okey, usima minad dajjal, hadis daripada Abu Darda, Sudai bin Ajlan al-Bahili. Okey, Abu Darda, man hafiza 10 ayat min awal Kahfi usima minad dajjal. Hadis keluarkan dalam Sahih Muslim. Okey, dan kita sebut juga bahawa di sana ada seorang perawi yang meriwayatkan juga hadis yang siapa hafal 10 ayat, tapi pada masa yang sama dia meriwayatkan siapa yang hafal 10 ayat terakhir. Okey, dan dia juga meriwayatkan siapa yang baca 10 ayat terakhir, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Okay, walau bagaimanapun kita kata dia ni hebat, tapi dia dekat sini dia menyelisihi perawi-perawi lain. Okay. So sebahagian orang terima riwayat dia, sebahagian orang tidak terima riwayat dia sebab dia munfaridah. Munfaridah ni seorang-seorang dia je yang sebut 10 ayat terakhir. Yang lain semua sebut 10 ayat yang terawal daripada surah Al-Kahfi. So itu antara kelebihan-kelebihan yang datang bersama dengan surah Al-Kahfi. Okay, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ada tentang hadis berkaitan dengan bacaan setiap hari Jumaat je, kita dah cerita juga. Okey, hadis ni dikeluarkan dalam Mustadrak Al-Hakim dan dalam Al-Baihaqi. Ada sebahagian orang orang tidak mensahihkan hadis baca Al-Kahfi pada hari Jumaat. Allah Taala akan terangkan, bagi dia cahaya antara dua Jumaat. Walau bagaimanapun kita tahu para ulama telah sepakat setelah berlaku pertimbangan, perbincangan, lalu bila jumpa dengan hadis-hadis yang dhaif, yang berada di pertengahan, ada orang sahihkan, ada orang dhaifkan, dan terutama pada benda-benda yang tidak ada kaitan dengan akidah ataupun asas hukum. Okay, maka benda-benda ini disebut sebagai fadail al-a'mal. Amalan tu ada, baca surah Kahfi tu dituntut, baca Al-Quran tu dituntut. Okay, maka kelebihan yang datang dinamakan sebagai fadail al-a'mal. So dalam fadail al-a'mal, maka kata para ulama, boleh kita menggunakan hadis-hadis dhaif dengan syarat. Dia bukan boleh main blanket punya approval. Okay, boleh je, tidak, tapi boleh bersyarat. Okay, apa syarat dia? Yang pertama, syarat dia dia mesti duduk di bawah amalan sedia ada, bukan kita buat amalan baru. Okay, dia mesti ada amalan yang dah ada. Macam contoh, baca surah Al-Kahfi, duduk bawah membaca Al-Quran. Okay, dan membaca Al-Quran sangat digalakkan. Okay, lalu datang fadail untuk cerita tentang kelebihan satu surah daripada Al-Quran, maka kita boleh terima. Namun itu baru syarat pertama. Syarat kedua adalah dhaif dia dekat situ, kelemahan dia bukan disebabkan sesuatu yang teruk. Okay, sebab lemahnya sesuatu hadis ni kita tengok daripada dua sudut. Sudut yang pertama adalah sudut sanad dia, sambungan, riwayat dia bersambung atau tidak. Okay, so kalau yang terputus tu siapa? Sahabat. So itu dipanggil lemah yang ringan. Okay, ataupun yang terputus tu seorang yang tak ada dalam sanad tapi kita tahu siapa. So itu ringan. Okay, tetapi kalau terputus tu 2 atau 3 orang, itu teruklah. Yang tu dhaif yang kita tak boleh nak terima untuk beramal. Okay, itu yang pertama. Tengok daripada sanad dia bersambung sampai Nabi SAW. Yang kedua adalah tengok pada perawi dia, orang yang meriwayatkan hadis. Okay, orang yang meriwayatkan hadis ni boleh menentukan kesahihan atau kedhaifan sesuatu hadis. Kalau orang tu hebat, agama dia, hafalan dia hebat, maka kita terima hadis dia. Orang tu bermasalah dari segi agama, tak jaga agama, okay, maka kita kata lemah ini adalah lemah yang sangat teruk, tak jaga agama. Macam mana kita nak terima periwayatan hadis daripada dia? Tapi kalau lemahnya hadis tu disebabkan ingatan dia, kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang tak ingat, ataupun dia bila dah berusia dia jadi nyanyuk. So ini adalah kelemahan yang ringan.
Okey, kelemahan yang ringan yang mana kita boleh guna hadis dhaif yang lemah seperti ini untuk kita beramal. Okey, nampak? So walaupun hadis ni ada khilaf, ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama, hadis yang kata baca Al-Quran pada hari Jumaat ni ada dua riwayat. Satu, Allahu lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Allah Taala bagi cahaya antara dua Jumaat. Satu lagi riwayat, Allahu minan nuri ma bainahu ilal baitil atiq. Antara dia dengan Kaabah. Ya, antara dia dengan Kaabah. Dan dua-dua riwayat ni ada perselisihan pandangan di kalangan para muhaddisin. Walau bagaimanapun kedua-duanya sepakat kalau dhaif sekalipun maka ia adalah dhaif yang ringan, yang cukup syaratnya untuk boleh beramal dengannya. Okey. So itu kelebihan yang ada pada surah Al-Kahfi. Okey. So kita akan sambung hari ini bicara kita dengan ayat-ayat seterusnya daripada surah Al-Kahfi, di mana kita dah sampai pada ayat mana ni? 16 dah baca dah? 17. Okey, kita akan masuk pada ayat 17. Ayat baru, masya-Allah. Dengan kata lain, siapa nak baca? Tak ada. Ustaz. Okay. Baik, Ustaz baca. Okey, kita nak jimat masa, Ustaz baca. Baik. Ayat 17 dan ayat 18. Kita ambil dua ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ikut ke? Nak ikut? Okey, kita baca sekali ya. Kita ambil daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya baca dulu boleh? Saya baca dulu kemudian ikut kat belakang. Kalau baca sekali tu baca bersama-sama. Kita tanya ni nak ikut. Okey, boleh ya? Okey. Kita sekali lagi daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. Baik, ingat step pertama nak baca Al-Quran adalah jaga hurufnya. Huruf yang kita kena jaga adalah dua benda dalam huruf, iaitu makhraj dan sifat. Okey, so bila kita sebut huruf-huruf ni, jaga makhraj dan sifat. So sifat yang paling utama untuk kita jaga adalah tebal dan nipis. Ada huruf tebal, ada huruf nipis. Okey, so perkataan yang pertama watara. Okey, ta nipis, ra tebal. Jangan watara. Watara dia ada makna lain. Watara melihat. Okey, watara syamsa. Okay. Wa tara syamsa idza tala'at tazawar. Aywa, tengok. Idza tala'at ada ta dan ta. Okey. So kaedah dia apabila dua huruf bertemu. Okey. Dua huruf bertemu, sama ada huruf ni sama huruf yang sama bertemu ataupun huruf yang dekat berkongsi makhraj yang sama ataupun huruf yang dekat sangat dia punya makhraj dia bertemu dan huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Okey, maka dekat sini kita akan terus pergi pada huruf yang kedua dan ia dinamakan sebagai apa dia? Idgham. Idgham bererti memasukkan huruf pertama pada huruf kedua. Okey, sama ada huruf tu sama macam sini. Tala'at tazawaru. Ta dengan ta adalah huruf yang sama. Okey. Kalau huruf yang dekat-dekat makhraj dia, huruf yang sama makhraj dia, contoh apa dia? Huruf ta dengan ta ke apa, ada ayat dia, saya tak dapat datang pula dia punya contoh dia. Okey, contoh waqalat ta'ifatum min ahli kitab, dia waqalat ada ta. Okey, tetapi kerana ta dengan ta ni dia sama makhraj. Okey, hujung lidah belakang gigi atas. Okey, maka dan syarat kedua pula ta tu mati, ta tu berbaris. Okey, maka kita terus pergi pada huruf ta. Okey, dia dinamakan idgham. Huruf pertama dimasukkan pada huruf kedua. Okey, yang sama, yang dekat-dekat makhrajnya macam lam dengan ra pada sebahagian orang. Sebahagian orang
sebahagian qurra dia kata lam dengan ra ni makhraj dia tak sama. Walaupun secara umumnya lam dengan ra ujung lidah ke langit-langit atas, tapi dia kata lam tu dekat permulaan langit-langit, ra ni dia ke dalam sikit. So dia kata tak sama, tapi sangat dekat dia punya makhraj dia. Maka bila lam mati bertemu dengan ra berbaris, terus masukkan pada huruf ra. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. So ia dinamakan idgham. Dan idgham ni ada masa dia jadi berdengung, dan ada masa dia tidak berdengung. Ini bukan huruf hukum nun mati, ini idgham sahaja, semata-mata idgham. Tadi huruf yang sama, huruf yang sama makhraj ataupun huruf yang berhampiran makhraj. Kadang-kadang dia berdengung dan dia hanya berdengung pada dua huruf sahaja. Mim jumpa mim, nun jumpa nun. So itu idgham. Idza tala'at tazawar an kahfihim. An kahfihim dhatal yamin. Masya-Allah, ini mudah insya-Allah. Kita sambung. Wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal. Wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal. Ingat qalqalah pada huruf qaf. Taqa, seolah-olah dia berbaris atas. Ayo, masya-Allah. Kita sambung. Wa hum fi fajwatin min. Suka dengan huruf jim. Huruf jim, tolong. Mana-mana huruf qalqalah kita kata tak boleh ada apa? Tak boleh ada angin. Maka jangan faj. Faj tak nak faj. Faj. Nampak angin tak ada. Faj ada angin. Fajwatim aja. Kan? Fajwatim. Jangan ada angin. Fajwatim. Dan huruf terakhir kat situ min, ada ha simpul, yang mana ha simpul ni dia ada hams, dia ada angin keluar, maka keluarkan angin. Min. Wa hum fi fajwatim min. Ayuh, kita sambung. Dzalika min ayatillah. Dzalika min ayatillah. Ayuh. Dan ada huruf ta. Ta ni pun sama juga, kita kena bezakan. Ta berbaris dengan ta yang mati. Ta yang mati dia ada hams. Dia ada hams. Maksudnya bila kita matikan at ada angin. Tetapi ta berbaris dia tak ada angin. Jangan ayatillah, jangan. Nampak Mak Saleh sangat baca Quran. So ayatillah, tillah tak ada angin pada ta dengan kaf. Kaf dengan ta yang mati hanya kaf dengan ta hanya ada angin bila mana dia mati. Kita sambung. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Man yahdillahu fahuwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Ayuh, masya-Allah, jaga huruf dad. وَمَنْ يُضْلِلْ, huruf dad ada dua. Satu ketebalan dia. Ketebalan dia. Yang kedua dia ada istitalah, dengan kata lain dia tak ada qalqalah. Cantik bunyi, tak ada dengar bunyi qalqalah tadi, masya-Allah. Cuma dengar dad tu dia jadi nipis. Yudlil, tak nak yudlil, yudlil. Yudlil. Kita sebut huruf tebal kan ada dua peringkat dia. Satu dia panggil isti'la, satu lagi dia panggil itbaq. Apa beza isti'la dengan itbaq? Ingat lagi? Terbalik kan? Betul lah dari satu segi. Isti'la adalah huruf tebal yang kita mula sebut dia dalam keadaan mulut kita dah terbuka. Dan itbaq pula rahang kita atas dan bawah dirapatkan. Dan 4 huruf itbaq. 3 huruf isti'la, kha, ra, qa. Nampak mulut saya buka. Kha, ra, qa. Dia tak bergerak. Tetapi huruf itbaq sama juga, dia akan buka juga mulut, tapi dia mula dengan rapat rahang tu. Sa, ba, qa, dha. Dan kita sebut huruf-huruf yang mati, keadaan mulut kita sama macam kita sebut huruf tu bila dia berbaris atas. Contoh ba, ba.
Wa man yudlil. Nampak dia punya bukaan mulut dia sama. Okey, boleh test dekat rumah nanti. Tengok dekat cermin ataupun tengok dekat phone. Okey. Okey, cantik masya-Allah. Falan tajida, jangan tajida, tak nak angin. Jim dia tak ada angin. Huruf qalqalah tak boleh masuk angin. Okey. Kita sambung ayat seterusnya, ayat 18. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Aywa, masya-Allah. Cuma hati-hati jangan, kita kata jangan belakang jangan press minyak. Okey, jangan ruqud. Jangan, sebab press minyak dia akan menghasilkan satu lagi huruf mad. Okey, ruqud. Dia ada satu lagi waw masuk kat situ. Okey. So, kita hati-hati daripada press minyak dekat hujung. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. Ya, masya-Allah cantik. Ya, dah hati-hati pada satu basitun. Yang ni tempat paling susah sekali. Dia akan lalu kalau siapa yang baca Al-Quran masuk dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah dia akan banyak perkataan basata, ya besutu, sin tu biasa dia jadi sad. So yang tu kita kena hati-hati. Sin yang datang selepas dia ta kebanyakannya akan jadi sad. Tapi masya-Allah sini basit dan basitun basisi. Situn zira'ihi bil wasid. Ayuh cantik masya-Allah. Kita sambung. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. أيوة. ولملئت منهم رعبا. Ayuh, masya-Allah, masya-Allah, bacaannya baik semua masya-Allah. Okey. So kita pergi ayat 17 dan ayat 18. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat ke-17 jatuh ini. Wa tarasy-syamsa wa tara kamu melihat. Ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Allah Taala tujukan kamu melihat matahari? Ya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampai dekat tempat Ashabul Kahfi? Nabi tak pernah sampai pada tempat Ashabul Kahfi. So kalau siapa yang kata Nabi pernah keluar daripada Madinah, keluar daripada Arab Saudi, dia pergi ke Jordan ke, dia pergi ke Mesir. Siapa pernah pergi Mesir? Pernah? Pernah pergi masjid Imam Syafi'i? Pernah? Apa dia dalam tu? Selain kubur Imam Syafi'i, sebelah dia ada apa? Tahu tak? Ada tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambar pentas sedekah duduk keliling. Ya, yang itu kat luar. Itu kat luar masjid. Tapi dalam masjid Imam Syafi'i dekat Qahirah dekat Mesir, dia ada kubur Imam Syafi'i dalam tu. Dan sebelah dia ada tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ziarah Imam Syafi'i. Kita pun kata ajaibnya, masya-Allah. Okay, so benda yang tak logik, diceritakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bila menceritakan satu-satu peristiwa dalam Al-Quran, Allah Taala nak satu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seolah-olah Nabi ada dekat situ. Dan yang keduanya, bila mana Allah Ta'ala ceritakan satu peristiwa, Allah Ta'ala nak kata betapa benar dan realnya peristiwa tu, kita akan merasakan seolah-olah kita berada dekat situ. Okay? Lepas Allah Ta'ala sebut ketika mana Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Allah Musa AS. Allah Ta'ala kata apa? وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Allah Ta'ala cerita panjang lebar tentang macam mana Nabi Musa AS dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Baca surah Taha, baca surah Al-A'raf. Dengar tu macam kita dah boleh bayang dah.
macam mana keadaan Nabi Musa AS dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Okay, tapi Allah Ta'ala kata pada Nabi, kamu tak ada pun kat situ, tapi kamu dapat merasakan seolah-olah kamu ada kat situ. Betapa realnya Allah Ta'ala cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sama juga Allah Ta'ala nak bagi kita dapat rasa, kita dapat bagaimana feeling, seolah-olah kita berada kat Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, wa tarasyams, bayangkan kamu wahai Muhammad tengah berada dekat gua Ashabul Kahfi. Kamu akan melihat asyams. Asyams adalah matahari. Okay. Allah Ta'ala sebut matahari. Tapi boleh ke kita tengok matahari direct? Tak boleh, sakit mata. So apa yang Allah Ta'ala maksudkan dengan asyams kat sini? Cahaya matahari. Okay. So walaupun Allah Ta'ala tak sebut daw'us syams, wa tara daw'as syams, tapi wa tara syams, tengok matahari bukan bermakna tengok matahari bulat tu, tapi kamu tengok cahaya matahari. Dan benda ni bukan benda yang ganjil. Sebab Allah Ta'ala pernah sebut dalam Al-Quran benda yang banyak, tapi Allah Ta'ala maksudkan sikit. Contoh Allah Ta'ala sebut dekat ayat surah Al-Baqarah, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara lamma adaa'at ma'ahu lahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun. Atau au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Apabila mereka mendengar, orang-orang munafik ni Allah Ta'ala bagi perumpamaan, bila mereka mendengar petih, bila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tak suka pada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tutup telinga dengan harapan bila tutup telinga ni mereka tak dengar ayat Allah Ta'ala, maka tidak dipertanggungjawabkan ayat tu pada mereka. Dan Allah Ta'ala cerita bahawa contoh perumpamaan Allah Ta'ala bawa orang munafik ni, dia tutup telinga sebab dia rasa bila tutup telinga dia selamat. Allah Ta'ala kata petir ni dia bukan tembak telinga aja, bukan bunyi je keluar. Petir ni tembak mata pun boleh. Ya Allah Ta'ala kata. So mereka rasa mereka selamat daripada dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum agama, tapi mereka dapat melihat Nabi buat apa. So kena juga dituntut juga dengan hukum-hukum agama. Okay, tapi nak cerita Allah Ta'ala kata yaj'aluna asabi'akum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Macam mana nak masukkan jari-jari semua ke telinga? Tak boleh. Okay, so Allah Ta'ala walaupun sebut masuk jari-jari semua, tetapi yang Allah Ta'ala masukkan adalah satu jari. Okay, so Allah Ta'ala sebut benda yang banyak, tetapi yang dimaksudkan adalah satu. So sama juga dekat sini. Allah Ta'ala sebut matahari yang besar, tetapi yang Allah Ta'ala maksudkan adalah cahaya matahari. Okay. Wa tarasyamsa, kamu akan melihat cahaya matahari wahai Muhammad. Idza tala'at, apabila menampakkan dirinya. Idza tala'at, tubik kata orang Kelantan. Dia menampakkan cahayanya. Tazawaru an kahfihim zatal yamin. Apa maksud tazawaru? Tazawaru maksud dia tazawar daripada dia ada dalam bahasa Arab perkataan zaur maksudnya al-mail anil haq. Kayak qauluz zur. Nabi SAW antara dosa yang besar, al-kabair, kata Nabi SAW, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. 4 perkara Nabi sebut dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa uququl walidain, derhaka pada kedua ibu bapa, bunuh diri, dan yang keempat adalah syahadatuz zur, bersaksi palsu. Dia bersaksi tapi saksi palsu. Dan ini banyak, terutama orang-orang yang berniaga. Orang yang berniaga banyak bila dia nak lariskan jualan dia. Okay, kadang-kadang dia kata potongan 50%, tapi harga asal pun orang mana tahu harga sebelum 50% berapa, selepas 50% berapa. Ataupun dia sebut dekat dalam tu ada hampir 100,000 terjual. Sebab nak upsell dia punya. So itu syahadatuz zur. Ataupun orang bagi testimoni tanpa guna produk, itu syahadatuz zur. Dan Nabi kata Nabi sebut 3 dosa depan tu, al-isyraku billah wa uququl walidain, syirik pada Allah Ta'ala, derhaka, bunuh diri, Nabi dalam keadaan duduk. Tapi bila Nabi sebut wa syahadatuz zur, Nabi berdiri dan Nabi ulang banyak kali, sampai sahabat kata apa? Laitahu sakat. Bilalah Nabi nak berhenti. Sampai sahabat kata macam tu. Punya Nabi ulang wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Sebab apa? Sebab syirik pada Allah Ta'ala tak ramai buat, derhaka tak ramai buat, bunuh diri pun tak ramai buat. Tapi yang banyak orang buat syahadatuz zur. Ini terlalu banyak.
Okey. So zur maksud dia mail. Dia ada saksi yang benar dan tapi dia condong, dia cenderung ke arah tidak benar. Maksudnya dia keluar daripada landasan kebenaran. So perkataan tazawaru maksudnya dia condong ataupun dia cenderung. Okay. Tazawaru an kahfihim. Okay. So dalam bahasa Arab, bila sesuatu yang menunjukkan jarak, maka dia ada dua. Dia ada min dan dia ada an. Okay. Okay. So kalau dia kata contoh seorang Arab dia kata ana anil madrasati wahid kilo contohnya. Okay. Lalu dia kata aku dengan sekolah, dia guna an. So menunjukkan dia jauh dari sekolah. Okay. Tapi kalau dia kata ana minal madrasah, okey, saja jarak saya dengan dia, cerita jarak bukan cerita tempat, arah. Dia cerita jarak. Okey. So sebab min ni digunakan untuk arah juga. Saya datang daripada sekolah. So pakai min juga. Okey. So kalau cerita jarak ada dua je dalam bahasa Arab, min dengan an. An menunjukkan jauh, min menunjukkan dekat. Okay, boleh ambil dalam mana-mana ayat Quran kalau ada yang menceritakan tentang jarak. Okay. Contoh wajaa min aqsal Madinah. Tapi ni arah dia tak tunjuk jarak. Tapi cuma kita boleh ambil faedah min aqsal Madinah. Allah Taala kata aqsa tu jauh, tetapi min maksudnya jarak dia, dari segi jarak dia dekat. Okay. Kalau gunaan maksudnya jauh. Okay. So dekat sini Allah Taala guna perkataan tazawaru an kahfihim. Dia condong. Kamu tengok cahaya matahari wahai Muhammad ketika mana dia terbit. Matahari ni keluar, matahari sedang terbit. Tazawaru an kahfihim. Cahaya dia akan makin menjauh daripada kahfi. Dia makin mail, makin condong, makin cenderung. Maksudnya cahaya tu sepatutnya asalnya masuk pada Ashabul Kahfi, tapi lama kelamaan dia makin jauh. Dan makin jauh dia ke arah kanan. Okey. Makin jauh dia ke arah kanan. Maksudnya cahaya matahari masuk pada Ashabul Kahfi pada awal pagi, ketika mana matahari baru keluar. Tapi lama kelamaan cahaya tu makin jauh ke sebelah kanan. Zatal yamin. Wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal. Dan apabila matahari itu terbenam, cahaya matahari itu taqriduhum, menjauhi mereka. Okey, bukan menjauhi, maksudnya tak lalu pun dekat gua tu. Okay, dia hanya melintas di atas. Taqriduhum zatal shimal. Cahaya itu melintas dan pergi ke sebelah kiri. Okey. So soalan saya, muka gua tu menghadap ke mana? Menghadap ke laju, masya-Allah. menghadap tenggara Muka gua tu menghadap ke arah utara. Sebab apa? Balik boleh buat kiraan. Bila kita cerita, bila Allah Ta'ala cerita, sebab tu Allah Ta'ala kata penceritaan ni min ayatillah, antara tanda kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala. Okay. So muka gua tu berada di arah utara. Pasal apa? Cuba bayangkanlah, saya tak nak bagi jawapan. Cahaya matahari kena pada mereka pada awal pagi, kemudian makin jauh dan tak kena pun sampai matahari terbenam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya bagi mereka kena cahaya matahari pada waktu pagi, tapi petang tak kena cahaya matahari? Sebab apa? Kita tak tahu sebab dia. Tetapi boleh tengok kajian sains. Cahaya matahari yang paling sihat adalah matahari pagi. Sebab apa? Dia baik untuk ya, Masya Allah. Ni kena belajar. Letak berkongsi ilmu. Hari tu pun sama juga. Bila sebut tentang Allah Ta'ala fadarabna ala azanihim, Haji bawa kajian daripada mana? Dekat Tennessee, dekat Texas, Amerika. Yang mana semua anggota manusia ketika mana tidur, semuanya terhenti dia punya pergerakan dia, kecuali telinga. Telinga. Sebab tu bila kita nak kejut orang, kita guna suara. Kadang goyang-goyang orang pun tak bangun kan. Tapi pakai suara, pakai jam loceng, dia boleh bangun. Kerana satu-satunya anggota yang berfungsi ketika mana orang tidur adalah telinga. So Allah Ta'ala kata fadarabna ala azanihim, telinga pun Allah Ta'ala tutup. Memang tidur tu tidur lena. So dengan kata lain, kita nak tidur lena, kita tutuplah telinga kita, jangan bagi ada bunyi masuk. Sama juga dekat sini. Ini antara kelebihan ataupun kita panggil al-i'jaz al-ilmi. Antara benda yang
pada zaman Nabi SAW tak dapat nak dibuktikan cahaya matahari ni ada vitamin E ke, ada vitamin K ke, ada apa jenis vitamin ke, tak dapat nak dibuktikan. Tapi pada zaman moden orang dapat tengok. Lalu orang jadi kagum bila tengok Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi, di mana Allah Ta'ala hanya bagi cahaya masuk pada Ashabul Kahfi pada awal pagi. Okay? Dan sebab tu orang pergi jogging pada awal pagi. Jarang jumpa orang jogging petang. Adalah sebab pagi dah kerja, tak ada masa, kena jogging petang. Tetapi cahaya yang paling baik adalah cahaya pada waktu pagi. Okay? Wa idza gharabat taqriduhum zat ashimal wa hum fi fajwatin min. Dan Ashabul Kahfi ni berada di antara fajwah. Fajwah ni dalam gua tu ada gap, ada ruang untuk orang duduk dekat dalam gua. Okay? Lalu dia Ashabul Kahfi ni bukan duduk directly depan pintu gua. Maksudnya cahaya matahari bukanlah direct kena pada badan mereka, tapi kena dalam bentuk yang bukanlah CP-CP, kena juga tapi bukan direct terus. Okay. So wahum fi fajwatin min. Mereka bukan ada dekat pintu gua, tapi ada dalam satu kawasan kecil, fajwah, yang ada dalam gua. Fajwatin min. Okay. Lalu Allah Ta'ala kata zalika min ayatillah. So antara tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah macam mana matahari itu hanya datang pada waktu pagi. Dan pada zaman kita sekarang ni, kita nampak tanda kebesaran Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala hanya bagi matahari pagi pada mereka. Okay. May yahdillahu fahuwal muhtad. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, siapa yang dapat pengajaran daripada ni, daripada kisah Ashabul Kahfi, cerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada matahari je. Allah Ta'ala tengah cerita ni hanya pada cahaya matahari je. Tetapi Allah Ta'ala kata bagi orang yang nakkan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dengan hanya cahaya matahari ini sahaja dah boleh menghasilkan hidayah. Pagi tadi ada orang tak gambar cantik matahari nak keluar pada waktu pagi tadi. Cantik, dengan hanya tengok benda tu je kadang-kadang kita boleh rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh rasa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa fis sama, Allah Ta'ala kata tengok fa afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Tengok je benda di sekeliling kamu akan boleh bawa kita untuk rasa diri kita hamba, untuk insafkan diri kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata may yahdillahu fahuwal muhtad. Ada orang dia tengok dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata siapa yang dapat hidayah, maksudnya Allah Ta'ala nak dia dapat hidayah. Okay, tapi orang yang tak dapat hidayah, dia tengok tu kosong, ya, tak ada rasa apa. Okay, maka doalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan hati itu lembut sikit supaya boleh masuk hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. So lawan kepada hidayah adalah wa man yudlil, kesesatan. Wa man yudlil, siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia. Okay, wa man yudlil, tapi tengok dekat sini. May yahdillah, apabila sebut tentang hidayah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang nama Allah Ta'ala, may yahdillah. Tapi bila sebut tentang kesesatan, walaupun datang dengan fi'il, perbuatan tu kita fahamlah, maksudnya Allah Ta'ala yang menyesatkan. Tetapi Allah Ta'ala tak gunakan mana-mana nama Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala nak ajar pada kita supaya beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang baik kita nisbahkan pada Allah Ta'ala. Tapi perkara-perkara buruk, walaupun kita tahu yang tentukan perkara buruk tu jadi, musibah tu jadi adalah Allah Ta'ala, tapi adab kita dengan Allah Ta'ala, maka kita tak sebut bahawa benda buruk ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana jin, Allah Ta'ala puji bangsa jin bila mana mereka kata apa, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Okay, bila mana cerita tentang rasyada, tentang hidayah, maka jin kata apa? Okay, first kali dia cerita tentang keburukan. Okay, dalam masyarakat dia ada benda-benda buruk dan ada benda-benda baik. So bila cerita benda buruk, dia kata apa? Wa anna la nadri asyarrun urida. Okay, adakah keburukan yang diinginkan? Okay, walaupun tahu keburukan itu datang daripada Allah Ta'ala, tapi dia tidak nisbahkan benda tu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keburukan yang diinginkan, siapa yang inginkan? Tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka tak sebut
Nama Allah Ta'ala ta'adduban, beradab. Tetapi bila sampai pada tempat hidayah, am arada bihim rabbuhum, nampak? Rasyada. Ketika nak bagi hidayah, maka ataupun Tuhan mereka nak berikan hidayah pada mereka. Allah Ta'ala nak berikan hidayah pada mereka. So nampak? Itu adab. Sama juga macam kita baca surah Al-Fatihah. Ya, siratal ladina an'amta alaihim. Dalam nikmat kita nisbahkan an'amta. Kita nisbahkan nikmat tu yang engkau berikan kepada kami. Tetapi kat belakang tu bila sebut tentang dhalin, al-maghdubi alaihim waladdallin, sebut tentang orang yang dimurkai, yang Allah Ta'ala murka, orang yang Allah Ta'ala sesatkan, Allah Ta'ala tak guna nama dia. Ghairil maghdub, yang dimurkai. Siapa yang murka mereka? Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak sebut, sebab marah, murka ni benda yang dia biasanya kita nampak marah ni sebagai benda yang negatif. Maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang sesat Allah Ta'ala itu. Siapa yang sesatkan mereka? Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak sebut nama dia sebab adab. Sebab itu Nabi SAW ajar, wal khairu kulluhu biyadik wasyarru laysa ilaik. Okay, semua kebaikan adalah milikmu, berada di tanganmu, kata Nabi SAW. Wasyarru laysa ilaik, dan tidak ada keburukan yang dinisbahkan kepada kamu. Okay, so itu adab yang Nabi SAW ajar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdillahu fahuwal muhtad. Cerita pasal hidayah, Allah Ta'ala sebut nama dia. Wa may yudlil, okey, wa may yudlilillah, siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, tapi Allah Ta'ala tak sebut. Okey, falan tajida lahu waliyan mursyida. Okey, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk sesat. Sesat ni apa dia? Kena tahu sesat ni maksud apa. Sebab kalau kita faham sesat ni sebagai orang yang kufur dan ingkar dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermasalah. Sebab apa? Allah Taala pernah sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka dhallan fahada. Allah Taala temui Nabi dalam keadaan sesat. Okey, adakah Nabi pernah kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Nabi pernah menyembah berhala Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala? So apa maksud dhal? Dhal adalah orang yang tidak tahu hala tuju dia. Okay, yang terkapai-kapai, tercari-cari apa dia, kat mana dia nak pergi. Okay, dhal. Okay, wa may yudlil, siapa yang terkapai-kapai, tercari-cari, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia tak tahu hala tuju dia, falan tajida lahu, kamu tidak akan jumpa baginya waliyan mursyida. Okay, waliyan mursyida, apa dia wali? Okay, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang nak dapat hidayah. Bila mana Allah Ta'ala sebut wali yang mursyida, maka Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kalau kamu nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena ada wali yang mursyida. Apa wali ni? Wali adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala lah, yang Allah Ta'ala sebut. Siapa dia wali Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa dia wali Allah Subhanahu Wa Taala? Kita duk sebut kan, wali-wali Allah Ta'ala kan. Kita duk bagi, kita boleh bagi, kita pun boleh jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Okay? So sifat wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada dua. Satu, mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya yattaqun. Apa maksud yattaqun? Mereka sentiasa mencegah diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab tu kita kata semua orang boleh jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita tak usahlah bagi title tu pada orang lain. Cuba untuk kita dulu dapat wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dapat jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala besar. Allah Taala kata apa? Man ada waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan isytihar perang dengan dia. Besar jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. So syarat dia dua je. Amanu, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang sebenar, yang jazim, yang tidak ada keraguan, wa kanu yattaqun, dan yang kedua ada rasa takwa, tak ada keinginan nak buat dosa, tak ada keinginan nak buat maksiat ataupun benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mursyida, yang ada rushd. Rushd dekat sini adalah kematangan ataupun ada ilmu. Okay? So kita nak dapat hidayah, nak tahu jalan yang betul, nak tahu cara beribadah yang betul, ini dua syarat untuk cari guru kita.
Okay, syarat yang pertama adalah orang yang ada wali, ada sifat wali, beriman pada Allah Ta'ala dan takut. Tengok peribadi dia. Kalau peribadi dia orang yang sentiasa rajin solat berjemaah, orang yang tutur kata dia baik, orang yang penampilan yang jaga penampilan dia, menutup aurat, dia tidak terlalu bercampur lelaki dan perempuan, tak pergi konsert Coldplay. So wali kan. So tengok dari segi akhlak dia, dari segi kepribadian dia, agama dia, tengok macam mana. Okay, so kalau peribadi dia cantik, maka jadilah wali. Okay. Sebab tu para ulama dulu mereka kata apa? Ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajar adab dulu sebelum ilmu. Sebab apa? Hebat macam mana sekalipun seorang tu punya ilmu, tapi bila tengok tidak ada adab. Ya, ada ahli-ahli hadis yang tinggalkan tok guru dia pasal apa? Sebab tok guru dia zalim pada binatang. Naik atas himar kan? Himar ni memanglah guna dia untuk angkat barang-barang, tapi tak bermakna kita kena sebat dia punya belakang dia, kena paksa dia bergerak. Okay, so bila nampak berlaku kezaliman pada binatang, menyebabkan ini dari segi agama dia pun dah dipersoalkan, dari segi akhlak dia dah persoalkan. Sebab tu mereka tinggalkan guru-guru seperti ini. Kenapa jumpa guru-guru yang bahasa dia kasar? Masalah ada masalah je saya cerita. Pernah saya cerita yang guru-guru Arab saya duk panggil himar, duk panggil kalb, panggil kita himar, panggil kita keldai. Okey, ada orang panggil kir, monyet. Ada orang panggil, mungkin sebab banyak bulu dia tengok kan. So dia kata okey. Ada orang panggil anjing lagi. So bila kita dengar ayat-ayat seperti ni, apa perasaan kita dengan guru yang macam ni? Kita rasa macam mana nak ambil dia sebagai guru. Okay, so sebab tu Allah Ta'ala kata first kali wali. Dan yang kedua mursyida. Mesti orang yang, tengok, dalam ilmu ni ada dua. Satu pengambilan ilmu, satu lagi penyampaian ilmu. Okay, so dia ada dua. Sebab tu dalam ilmu hadis yang melibatkan penyampaian, dia ada satu bab dipanggil tahammul wal adab. Macam mana nak ambil ilmu, macam mana nak sampaikan. Okay, Allah Ta'ala sebut dekat sini mursyida. Okay, mursyida maksud dia ada ilmu dan dia boleh sampaikan ilmu. Sebab ada orang, dia belajar hebat, tapi bila dia mengajar, lain pula jadinya. Okay? So bila dia mengajar, dia tak dapat nak sampaikan dengan penyampaian yang betul, menyebabkan kadang orang pening, ataupun orang makin tak faham. Okay? Ataupun dia cerita A tapi orang boleh faham B. Okay? Ataupun faham yang lain daripada apa dia cerita. Okay? So dekat sini kita berhati-hati. Allah Ta'ala kata waliyam mursyida, maksudnya yang boleh menyampaikan. Okay? Yang boleh menyampaikan. Sebab kadang-kadang kita ni pun sama juga. Kita nak cerita macam mana, kadang-kadang kita suka kritik guru kita. Okay? Sedangkan Allah Ta'ala kata kalau kamu nak belajar, tengok guru yang boleh sampaikan, yang boleh kamu duduk dengan dia, kamu boleh faham, kamu selesa duduk dengan dia. Okay? Ni kita main masuk je kelas mana-mana. Lepas tu bila tengok ustaz mengajar tak kena, kita pun kata, alah ustaz ni mengajar susah. Ustaz pula kena. Ustaz tu ada level dia, guru tu ada level dia. Kita belajar engineering pun ada pensyarah-pensyarah mengajar memang tidur terus lah, memang tak tahu apa benda. Tapi ada pensyarah mengajar, cantik, masya-Allah. Saya belajar matematik tambahan, additional math. Masya Allah. Awal-awal belajar tu apa punya ilmu ni, sampai kata tak payah belajar lah, ilmu tak ada masa depan. Tapi bila dapat guru yang boleh ajar, kan jadi mudah, senang. Okay? Dalam 3-4 bulan ni kita boleh cover semua topik kan, sebab dapat guru yang kena. So sama juga Allah Ta'ala kata kalau nak cari hidayah, ni lawan kepada hidayah, wa may yudlil. Allah Ta'ala kata siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, kamu bawa guru yang bersifat wali dan mursyid pun tak dapat nak bantu dia. Dengan kata lain, Allah Ta'ala kata kalau kamu nak dapat hidayah, maka carilah guru yang ini dua sifat dia. Okay? Adab dia baik, akhlak dia baik, agama dia baik. Pada masa yang sama, dia ada ilmu dan dia mampu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Okay? Ada guru-guru kadang hebat ilmu dia, tetapi bila cakap so tak dapat nak sampaikan ilmu. So jangan pergi. Sebab kalau kita pergi, kita akan kritik. So kritik kita pula jadi tak beradab pada guru tu. So pilih guru kita mengikut syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Okay, dan mursyid ni dia bukan hanya pada kata-kata. Ada orang dia tak hebat dari segi kata-kata, tetapi kalau dia menulis, masya-Allah. Okay, kalau dia buat kajian akademik, dia buat jurnal, hebat, masya-Allah. Okay, so mursyid ni dia boleh jadi orang yang
dari segi kata-kata penyampaian. Ada orang diberi tafawuh, boleh petah berkata-kata. Ada orang tak pandai berkata-kata, tapi bila dia bentang, Masya Allah, hebat. Okay, nampak dia punya kajian dia, macam mana dia sebut. Okay, so macam bila sebut kajian ni, ada baca tak kajian baru Profesor UIA? Dia kata, orang Melayu ni datang daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturah. Kata kita pening sikit kat situ. Tapi dia petah berkata-kata, sebab tu orang duduk dengan dia. Bila dia bercakap, tengok dia punya video dia, Masya Allah. Saya tak nak sebut nama lah, siapa kenal-kenal, tak kenal. Okay? Bila dia bercakap, Masya Allah petah. Dia boleh kaitkan tu dengan ni apa semua. Ada seorang lagi yang hebat juga. Pernah dengar? Kita nak sebut nama segan juga. Ustaz yang cerita pasal Ultraman. Ada. Kau dia relatekan Ultraman dengan kita punya kan. So kepetahan berkata-kata ni hebat. Tapi dalam mempelajari ilmu, kalau kita dapat ambil daripada orang yang kajian dia hebat, itu lebih baik daripada kita dengar orang yang berkata-kata. Pasal apa? Sebab Nabi SAW sebut, inna minal bayani sihra. Dalam kepetahan berkata-kata ni ada satu bentuk sihir. Okay, yang mana benda yang disampaikan tu mungkin benda salah, tak betul. Tetapi kerana pandainya dia berkata-kata, menyebabkan orang nampak, wah, betul rupanya benda ni. So Nabi kata ini adalah satu bentuk sihir. Okay, kalau tak percaya, kita kata pergi tengok orang-orang yang bukan pakai hipnosis, orang yang jual takaful insurans. Tengok orang jual takaful insurans. Kita mula kata, takaful insurans ni tak apa. Tapi sekali duduk dengan dia, apa jadi? Ataupun orang-orang MLM, tengok apa jadi. So bayan, kadang-kadang dari segi pertuturan tu, kepetahan berkata-kata tu, Nabi SAW kata ada satu bentuk sihir yang ada. Okay. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Okay. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Dan wahai Muhammad, sekiranya kamu pergi pada mereka, kamu tengok pada mereka, tahsabuhum, kamu akan menyangkakan. Tahsabuhum ayqadha, kamu nampak mereka seolah-olah mereka jaga, tak tidur. Sedangkan wahum ruqud, sedangkan mereka sedang tidur, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala buat yang menyebabkan mereka ni, bila orang datang tengok mereka, rasa nampak macam mereka ni tak tidur, tapi sebenarnya mereka sedang tidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, kami bolak-balikkan mereka, sekejap ke sebelah kanan, sekejap ke sebelah kiri. Okey. So pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa seorang yang tidur, dia tak tahu apa dia buat. Sebab tu Allah Taala sebut wa nuqallibuhum, kami yang bolak-balikkan dia. Bukan mereka sendiri yang pergi belah kanan ke pergi belah kiri ke, kami je. Okey, sebab apa? Sebab seorang yang tidur, maka akal dia hilang daripada dia. Dan akal ini adalah manatut taklif. Tempat pertanggungjawaban Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia adalah pada akal mereka. Hilang akal, maka hilanglah pertanggungjawaban kepada manusia. So antara tempat orang hilang akal adalah sama ada dia baby, dia tak boleh nak guna akal dia, ataupun dia jadi hilang akal. Hilang akal betul lah, jadi orang gila ke, jadi apa, hilang akal. Ataupun yang ketiga adalah apabila dia tidur. Okay, sebab tu bila orang tidur, maka dia tidak dikenakan hukum-hukum syarak. Apa dia buat, dia sleep, kita sebut kan, sleep walking ke apa ke, semua tidak dikenakan hukum syarak. Pasal apa? Sebab dia tak tahu, akal dia tak dapat berfungsi pada waktu tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bila mereka bergerak, Allah Ta'ala yang menggerakkan mereka. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal, kejap ke kanan, kejap ke kiri. Dan ayat ini juga ada satu lagi ijaz ilmi dekat sini. Satu keindahan sains ada dekat sini. Allah Ta'ala cerita mereka ni tidur untuk satu tempoh yang lama. Lalu untuk menjadikan badan mereka okey, Allah Ta'ala mula-mula datangkan cahaya matahari untuk jaga luar. Dan untuk jaga badan mereka supaya badan ni, masalah pada badan, antara masalah paling besar pada badan adalah apabila tak kena oksigen. Ada bahagian kulit yang tak kena oksigen, lalu dia akan matilah sel-sel tu. So jadi tak elok. Sebab tu untuk orang yang koma, antara benda yang baik, kadang kita tengok nurse bila jumpa orang koma kan, kejap dia pusing situ, dia pusing sini, dia lap kan. Untuk apa? Supaya oksigen kena dekat
dekat badan orang tu. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, tidur mereka, Allah Taala nak jaga badan mereka tu, nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Dan benda itulah kita buat pada orang-orang yang koma. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita supaya kejap pergi ke kanan, kejap pergi ke kiri. Hatta dalam tidur kita sekalipun, tidur kita yang biasa, maka tidur yang baik juga adalah tidur yang kejap ke kanan, kejap ke kiri. Okey. So, dan kerana kita nak ikut sunnah Nabi SAW, tidur mengiring ke kanan, maka kita dalam baring kita start pergi belah kiri dulu. Okey, pergi belah kiri dan kemudian kita pusing ke sebelah kanan. Okey, so itu antara hikmah ataupun antara i'jaz. I'jaz ni dipanggil apa? Dia panggil saya tak ingat i'jaz ni. Perkataan bahasa Melayu dia apa? Benda-benda yang berkaitan dengan sains ni. Apa benda dia panggil? Mukjizat sains dalam Al-Quran. Macam tu lah lebih kurang dia punya bunyi dia. Okey, di mana benda-benda yang mukjizat sains ni hanya dapat dibuktikan pada masa kini. Tapi zaman Nabi SAW, orang tak tahu lagi kenapa Allah Taala cerita nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid, dan anjing mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa di sana adanya anjing. Bila Allah Taala sebut nama binatang ni, kita kadang-kadang bila kita tengok dalam syariat kita, ada benda-benda yang Allah Taala haramkan. Contoh, Allah Taala haramkan anjing, Allah Taala haramkan khinzir. Ya, Allah Ta'ala tak benarkan, Nabi SAW tak benarkan kita makan dengan tangan kiri. Lalu kita selalu anak tirikan benda ni. Kita rasa kanan tu lebih hebat, binatang-binatang lain pun lebih baik daripada anjing, daripada khinzir. So kalau jumpa anjing, kita pun baling batu pada dia. Kita tak pernah baling batu pula kat lembu. Tengok lembu nak baling batu. Tapi tengok anjing nak baling batu. Tengok khinzir nak tembak. Jumpa khinzir nak tembak dia. Kita tengok ayam pun kita tak nak tembak dia. So kadang-kadang kita salah faham pada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Allah Taala bukan nak kita hina binatang-binatang ni. Kan Nabi SAW cerita, ada orang masuk syurga kerana bagi minum pada anjing. Ada orang masuk syurga kerana dia akramakumullah, dia seorang perempuan yang melacurkan diri dia, tapi dia masuk syurga hanya kerana dia bagi minum pada anjing. Dan kalau nak kata kucing tu comel, ada perempuan masuk neraka kerana kucing. So kita tak binatang-binatang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kita adalah sebagai satu bentuk sokongan ataupun benda yang memudahkan kita untuk beribadah pada Allah Taala. So Allah Taala datangkan lembu, Allah Taala kata lembu untuk makanlah. Ayam untuk makan. Allah Taala kata anjing tak boleh makan. Okay. So ini cara nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khinzir tak boleh makan. So ini cara untuk beribadah pada Allah Taala. Tapi Allah Taala tak pernah kata hinalah binatang ni, pandanglah rendah pada dia, layan dia macam binatang. Walaupun dia memang binatang, tapi janganlah layan dia macam tak dinilai. Okay, dia ada fungsi dia dekat atas muka bumi ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata semua benda yang atas muka bumi ni zinatan laha. Allah Ta'ala sebut kan pada awal surah Kahfi, semuanya adalah perhiasan di atas muka bumi ni. So kita hanya perlu setiap benda Allah Ta'ala bagi ni kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So antara fungsi anjing adalah untuk jaga hirasah. Okay? So untuk hirasah. Sebab tu tidak ada para ulama mana-mana yang larang untuk orang bela anjing untuk hirasah, untuk menjaga. Bahkan Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Kahfi, bagaimana yang menjaga mereka adalah wakalbuhum, anjing mereka. Cuma yang Allah Ta'ala larang pada anjing ni adalah untuk jadi pet, masuk dalam rumah, tidur sekali. Yang ni yang dilarang. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak letakkan supaya manusia ni tidak duduk sama-sama dengan anjing, rapat dengan anjing. Allah Ta'ala haramkan pada anjing apa dia? Apa dia yang Allah Ta'ala haramkan? Allah Ta'ala tak haramkan daging dia. Sebab tu ada sebahagian fuqaha dia kata daging anjing boleh makan. Ya. Sebab Allah Ta'ala tak pernah haramkan daging anjing. Yang Allah Ta'ala haramkan pada anjing ni apa dia? Ya, bahan kumuh dia. Maksudnya air liur, peluh dia dan apa yang keluar daripada penyah tinjaan dia. So itu yang Allah Ta'ala haramkan.
Dan fokus Nabi adalah pada walagal kalb. Nabi sebut tentang air liur. Sampai kan ada orang kata benda yang lain pun, ada sebahagian kata yang lain tu tak najis pun. Yang najis adalah air liur dia je. Sebab air liur yang keluarkan air liur ni enzim dekat ni je kan, dekat lidah je kan. Tak melibatkan benda lain. Tapi ialah para fuqaha dia pandang lain lah. Maksudnya yang Nabi maksudkan adalah keseluruhan bahan kumuh yang keluar daripada anjing. So Allah Ta'ala tak kata daging dia haram. Sebab tu ada sebahagian fuqaha kata boleh makan daging anjing. Tapi kita yastaqziruhun nas. Kalau air liur pun dah kotor, bahan kumuh dia pun dah kotor, apatah lagi yang dalam tu. Lebih-lebih lagi. So tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa ni ada fungsi dia. So kan Allah Ta'ala kata mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. So Allah Ta'ala kata anjing ni kamu boleh ambil dia dan ajarkan dia apa yang Allah Ta'ala ajar pada kamu. So sama ada untuk hirasah, sama ada untuk jaga, ataupun yang keduanya sama ada untuk digunakan sebagai binatang buruan. Untuk memburu, kita nak memburu maka perlu anjing. Dulu susah nak memburu, lalu pakailah anjing. Tapi sekarang ni rasa macam kita tidak ada keperluan untuk pakai anjing. Walau bagaimanapun kalau kita nak ikut sunnah ataupun apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maka tidak ada masalah untuk gunakan anjing untuk memburu. So dalam cerita Ashabul Kahfi ni pula, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka basitun. Basitun maksudnya dia ada dia punya kaki depan tu. So dia lebarkan kaki depan dia. Basitun. Basitun ni macam contoh kita nak hamparkan kapek ke. Lalu kapek tu bergulung, lalu kita hamparkan. So itu basitun. So anjing tu kaki dia tengah tegak, lalu dia basitun. So imbisatul kalb. Binatang-binatang ni dia ada cara duduk dia, cara berdiri dia, cara jalan dia. Dan antara benda yang Nabi SAW larang adalah kita ikut cara binatang. Terutama dalam solat. Dalam solat kita. So Nabi SAW larang kita daripada solat laju macam nakratud dik. Macam ayam tengah patuk makanan, punya laju dia punya ni. So Nabi SAW larang kita daripada sujud dalam keadaan imbisatul kalb. Sujud dengan letak tangan ni bahagian tangan yang ini atas tanah. Sebab apa? Sebab dia menyerupai anjing. Nabi SAW larang kita daripada bila nak sujud, kita mula dengan apa? Sunnah Nabi SAW, jangan turun dengan tangan. Nabi, tapi dia dekat sini dia complicated sikit. Sebab apa? Sebab bila sahabat meriwayatkan Nabi SAW sujud, sahabat meriwayatkan Nabi letak tangan dulu dekat atas tempat sujud. Tapi Nabi larang daripada orang sujud macam mana unta sujud. Unta sujud letak tangan dulu. So macam mana kita nak gabungkan dua benda ni? Nabi sujud tapi letak tangan dulu. Tapi kemudian Nabi larang kita sujud macam unta sujud yang letak tangan dulu. Tengok unta. Unta macam mana dia sujud? Macam mana dia duduk? Dia turun kaki sepenuhnya. Maksudnya depan dia turun dulu. So saya nak buat contoh pun, tapi boleh nampak tak? Tak boleh nampak? Susah. Kalau kita berdiri, kemudian kita terus ke bawah, nampak? Sampai bahagian belakang kita tertonggik ke atas. Tahu? Tak. Macam mana nak dia perut besar ni pun tak. Nampak tak? Nampak? Maksudnya kita bukan, sepatutnya kita nak sujud, kita rendahkan badan kita dulu baru kita turun. Tapi ada orang dia sujud terus ke bawah macam tu. Menjunam. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. So itu turun. Dan kalau turun macam tu tak boleh, naik macam tu pun tak boleh. Ada orang naik kan, dia angkat dia punya belakang dulu ke atas. So itu kerana menyerupai unta. So Nabi SAW tak bagi kita menyerupai binatang. Binatang ada dia punya ni, kita ada. Tapi hebat manusia ni sampai ada jenis jalan nama dia catwalk. Dalam keadaan Nabi suruh menyelisihi, jangan tiru binatang-binatang ni. Hatta nak keluarkan suara kita menjerit. Kadang-kadang Nabi kata, Allah Ta'ala kata, inna ankaral aswati la sautul hamir.
Jangan buat suara macam suara keldai. Kan keldai keluar suara buruk. So Nabi tak bagi, Allah Ta'ala tak bagi. Hatta suara nak keluar pun Allah Ta'ala kata buruk suara keluar macam binatang. Okay, tapi tiba-tiba jalan catwalk. Tak tahulah apa keistimewaan yang ada pada kucing cara jalan kan. So setiap binatang ni ada fungsi dia. Benda yang Allah Ta'ala bagi kita buat, benda yang Allah Ta'ala tak bagi, Nabi SAW tak bagi, kita jauhkan. Okay, dan anjing ni basitun zira'i, maka dia duduk basitun zira'i bil wasid. Wasid ni dekat mana? Pintu gua. Bil wasid maksudnya dekat pintu gua yang tempat masuk tu. Zira'i, zira' adalah antara siku sampai hujung jari. Dia panggil apa? Lengan ataupun kalau dalam ukuran dia panggil apa? Hasta. Jengkal ni kan? Hasta. Depa yang ni. Hasta. Okey, hasta, satu hasta. So zira'. So kalau dalam nas kita tengok ada zira' sama ada dia maksudkan lengan kita ataupun dia maksudkan macam contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? La tattaba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Okey, zira' ni dia. Kamu akan ikut jejak langkah orang-orang sebelum kamu, orang Yahudi dengan Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sehinggalah kalau mereka masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut. Okey, dan kita tak pelik. Tahu kes yang baru jadi dekat UK ke US? MSOC apa dia? Malaysian Society. Dia ada buat program sukan tahunan dia. Dia buat program sukan tahunan tu tak ada masalah lah, sukan biasalah. Tapi yang jadi problem dia adalah dia buat after party. After party, tak dengar cerita? After party dia buat kat mana? Ya, dia buat kat pub. Okey, dan dia guna nama apa? Malaysian Society. Dia bukan sebut nama orang bukan Islam ke orang apa. Malaysian Society maksudnya semua rakyat Malaysia dipelawa, dijemput hadir dekat pub. Okey. Lalu ada orang kritik dia. Lepas tu dia orang jawab apa masalah dia? Dia adalah budaya yang dah ada dekat UK. Okay, budaya biasa dekat UK. Betul, memang kalau saya pergi duduk dekat Melbourne, malam raya pergi dekat pub yang penuh, saya tak masuk lah pub, tapi kanta pula. Dekat pub, orang cerita lah, kita memang lalu dekat kawasan pub. Bila lalu kat kawasan pub, banyak orang pakai baju Melayu malam raya. Kita pun pelik. Lalu dia kata budaya kalau ialah budaya Mat Saleh, budaya orang ni, dia ada waktu dia ajar saya dua benda. Satu, malam kalau ada event apa-apa, occasion apa-apa, dia akan duduk kat pub. Satu lagi, dia ada waktu siang-siang, dia panggil siesta. Tengah-tengah hari duk minum arak. Siesta. Kita ada pailulah dia orang guna untuk ni. So budaya ni budaya yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, tapi dia jadi sebati dalam kita jadi ikut orang-orang Islam, orang-orang yang pergi ke sana dan ikut budaya mereka. Sebab tu bila ada teguran, dia kata kenapa tak bawa budaya, paling-paling kalau tak nak bawa budaya Islam pun kan, sebab kan tempat UK, bawalah budaya Melayu. Kan nak buat after party pun jangan buat kat pub, buat kat luar. Kalau nak buat kat pub pun boleh, tapi masaklah lemang ke, nasi impit ke, rendang ke. So buat budaya yang nampak budaya kita. Tapi bila Nabi SAW, bila kita dengar Nabi SAW sebut pada kita, kita akan ikut jejak langkah orang Yahudi, orang Nasrani. So kita tak pelik dengan benda yang berlaku. Okay, kalau dulu para sahabat semua bila ada waktu kosong, waktu lapang, mereka isi dengan apa? Dengan solat. Ijlis bina nu'min sa'ah. Nampak je ada waktu kosong, jom kita duduk. Okay, kita dengar hadis Nabi SAW. Nabi cerita pasal apa? Pasal bacaan tahiyat. Walaupun semua dah tahu bacaan tahiyat, tapi dengar juga. Sebab itu cara mereka isi masa lapang. Kita sekarang ada masa lapang, kita isi dengan apa? Klasik FM. Apa lagi? Kita isi kita dah diajar pada nak tenangkan jiwa, kena dengar muzik. Nak tenangkan jiwa, pergi minum kopi.
pergi Starbucks dah boycott, apa pergi tempat dia sekarang, Coffee Bean. So kita diajar macam tu. Sedangkan Nabi SAW kata kalau ada masalah kerunsingan, fazi'a ila salah, Nabi akan duduk solat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dah dijauhkan dengan benda-benda seperti itu. Okey. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasil. Anjing mereka duduk menjaga mereka di hadapan pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lawid tala'ta alaihim. Kalau kamu pergi dekat pada mereka wahai Muhammad dan kamu tengok mereka, lawid tala'ta alaihim, kamu tengok mereka, lawallaita minhum firara, kamu akan berpaling daripada mereka firara, dalam keadaan berlari. Okay, kerana apa? Wala mulita minhum ru'ba, kerana yang akan penuh pada diri kamu bila kamu tengok Ashabul Kahfi adalah ru'ba, ketakutan. Okay. So Nabi SAW itu antara cara Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan pelihara mereka. Bila mereka masuk dalam gua, kan mereka doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka minta petunjuk daripada Allah Taala, minta jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jaga mereka. Siapa-siapa saja yang dekat dengan tempat tu nak kacau mereka ke, nak buat benda tak elok pada mereka, lawallaita minhum. Ni cerita tentang Nabi SAW. Nabi akan berpaling lari. Kerana apa? Takut dengan apa yang Nabi SAW lihat pada Ashabul Kahfi. So dalam ayat ni, satu, Allah Ta'ala pelihara Ashabul Kahfi mungkin dengan penampilan mereka. Ya, antara benda yang menakutkan kita adalah penampilan. Okay, kadang-kadang kalau nak kata macam mana, sebab tu Nabi SAW antara benda yang Nabi jaga adalah penampilan. Okay, sebab antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah manittaqahun nas makhafata syarri. Orang lain jauh daripada dia kerana keburukan yang ada pada dia. Keburukan pada mulut dia, pada akhlak dia, pada peribadi dia, dan pada penampilan dia. Okay, so dia datang dengan bau yang tak menyenangkan. So orang jadi tak suka, jadi jauh daripada dia. So Nabi SAW sebut ini antara orang yang syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah, antara orang yang rendah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hatta Nabi SAW kan larang daripada masuk ke masjid dengan bau-bau bawang. Okay? So penampilan, Nabi SAW ajar pada kita supaya jaga penampilan. Nabi SAW, orang cerita Nabi walaupun rambut panjang tapi Nabi sikat rambut. Nabi dipanggil apa? Pada janggut ni, tapi Nabi sisir janggut Nabi SAW, bukan biar nampak berserabut. So orang jadi tak selesa bila tengok keadaan seperti itu. So Allah Ta'ala cerita antara benda yang menyelamatkan kemungkinan, walaupun tak jelas dekat sini apa yang menyebabkan orang lari bila tengok Ashabul Kahfi, tetapi Allah Ta'ala letak benda-benda yang bila orang datang menyebabkan orang akan lari. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala cerita bahawa Nabi SAW juga ada rasa takut, ru'bah. Okay, jangan kita bila rasa takut tu kita kata apa benda takut ni benda yang tak elok. Sedangkan Nabi SAW ada rasa takut. Dan Nabi SAW juga ajar kepada kita macam mana nak berhadapan dengan rasa takut. Ya, Allah Ta'ala cerita satu, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran ketika mana takut yang menyebabkan kita tak boleh nak bergerak. Takut macam cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dia pergi dekat kawasan api, lalu dia dengar suara panggil dia. Allah Ta'ala sedang memanggil dia. Okay, lalu bila dia dengar suara Allah Ta'ala panggil dia, takutlah dia. Okay, mana datang suara ni? Okay, so apa Nabi Musa, apa Allah Ta'ala ajar pada Nabi Musa kalau dengar benda-benda yang menakutkan? Wadmum ilaika janahaka minar rahab, peluk badan kamu. Wadmum ilaika janahaka minar rahab. Ini nak hilangkan rasa ketakutan, maka peluk badan, bagi hilang rasa takut. Okay. Nabi SAW pernah rasa takut? Ya, ketika mana Nabi nampak Jibril alaihissalam dalam bentuk asal dia. Dalam Gua Hira Nabi tak takut, sebab tu Jibril boleh ajar Nabi SAW. Tetapi Nabi nampak Jibril dengan rupa sebenar dia, saddal ufuq. Kata Nabi SAW ketika mana dah jumpa Jibril dekat Gua Hira, kemudian Nabi nak turun daripada Gua Hira nak balik. Okay, lalu masa turun tu maka Nabi SAW dengar panggilan daripada langit. Lalu Nabi SAW pandang dan Nabi nampak Jibril memenuhi al-ufuq. Langit ni penuh dengan Jibril tengah duduk atas kursi.
dalam bentuk sebenar dia, menyebabkan Nabi rasa takut dan Nabi balik. Okay. So kita pun kadang-kadang nampak juga benda-benda putih terbang-terbang apa semua kan. Yalah kadang-kadang ada benda yang menakutkan kita, tak tahulah yang terbang tu jubah kena tiup angin ke apa ke. Tapi bila kita tengok kadang-kadang kita rasa takut. Okay, lalu bila kita balik, apa Nabi SAW buat? Nabi SAW kata zammiluni. Pertama sekali Nabi suruh selimutkan. Okay, zammiluni, selimutkan aku, wasubbu alayya ma'an baridah, dan curahkan air sejuk atas aku. Okay, so ni Nabi ajar pada kita sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita takut dengan benda-benda yang kita nampak, kalau takut dengan suara tadi yang kita tak tahu datang daripada mana, ataupun sebab kegelapan ke, wadmum ilaika janahaka minar rahab, peluk diri kita. Okay, tapi kalau takut kerana melihat sesuatu benda yang datang depan kita, maka selimut dan curahkan air sejuk atas badan. So kadang-kadang tengok ada orang yang, kalau tengok cerita zombie kampung pisang ke apa kan, so apa, cara nak berhadapan dengan orang yang kena gangguan histeria, selain baca ayat Al-Quran, adalah selimutkan dia dan curahkan air sejuk atas badan dia. Okay. So semua itu kita kata penyelesaian kepada kebanyakan masalah-masalah manusia, bahkan hampir semua masalah manusia, penyelesaian dia dah ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tinggal hanya untuk kita tengok je, ataupun kita bawa keluar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ataupun Nabi SAW sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. So kita ada masa lagi, tapi ayat ni dah habis. Kita nak masuk ayat baru ke? Sebab dia jadi cerita baru. Dia cerita lepas ada orang bangun, tapi tak sesuai lah nak masuk dengan cerita yang tengah wahum rukun, mereka sedang tidur. Penampilan orang-orang. Kita tak tahu sebab kita tak ada detail. Nabi SAW tak cerita, Allah Subhanahu Taala pun tak cerita kenapa ada rasa takut. Ya, tapi yang kita boleh, yang logiknya masuk dalam kepala kita adalah penampilan lah. Penampilan yang menyebabkan rasa takut tu ada. Tengok penampilan, ataupun Allah Taala letak ada bunyi tertentu ke, gelap yang teramat sangat ke, ataupun bila masuk dalam tu tiba-tiba krak. So kita akan larilah ketakutan. Tapi kita tak boleh nak ceritakan pasal apa, sebab kita tak ada maklumat. Kita tak tahu sebab. Kita hanya boleh cerita kemungkinan yang ada, apa yang berlaku yang menyebabkan hatta Nabi SAW datang pun Nabi akan takut. Okay, dan benda takut ni adalah benda biasa. Okay, dan benda yang bersifat ru'b, dekat sini Allah Ta'ala cerita ru'b, dan ini pun satu benda yang kita kena fokus juga. Dalam bahasa Arab ni unik. Dia ada satu benda tu tapi menggunakan perkataan yang pelbagai. Contoh takut dalam bahasa Arab ada khauf, ada khasyah, ada rahab, ada ru'b. Okay. So ini takut, setiap takut ni takut yang berbeza. Okay, macam takut khasyah ni takut, tapi khasyah ni adalah takut yang menyebabkan kita nak bekerja. Okay, contoh takut bos marah. Okay, takut bos marah adalah khasyah. Sebab kita takut bos marah, kita tak pergi peluk badan kita ke, pergi curah air sejuk ke, tapi takut bos marah kita buat kerja. Betul tak? So itu khasyah. Sama juga kita dengan Allah Ta'ala. Takut kita dengan Allah Ta'ala adalah takut khasyah. Sebab bila kita takut pada Allah Ta'ala, takut pada azab Allah Ta'ala, kita buat apa? Kita solat, kita puasa, kita zakat. So itu khasyah. Ya, tapi kalau takut macam ru'b dengan rahab, so ni yang takut yang suruh peluk badan, ataupun Nabi SAW suruh surah air sejuk. So itu perkataan dia. Sama juga macam contohlah dia unta kan. Unta ada 1000 perkataan, 1000 lebih perkataan unta dalam bahasa Arab. Sebab apa nak cerita unta yang umur setahun, unta 2 tahun, 3 tahun, yang mengandung anak pertama, yang mengandung anak kedua, yang mengandung pertama jantan, yang kedua betina. So semua unta-unta ni ada nama dia. Unta yang boleh ditunggang, yang tak boleh ditunggang, unta yang boleh bawa barang, unta yang tak boleh bawa barang, semua ni ada nama-nama dia. Okay, sebab tu unik, dan itu antara sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih bahasa Arab ni untuk jadi bahasa kepada Al-Quran. Sebab apa? Keunikan yang ada dalam bahasa Arab. Setiap perkataan dia membawa maksud tertentu. Okay? Yang mana kita kena kaji.
Okay, Al-Quran kalau sebelum ni kita cerita, kita dapat makna secara umum. Tapi bila kita pergi secara detail, rupanya setiap perkataan ni mengandungi maksud yang tersendiri. Dia bawa makna tersendiri dan natijah dia pun akan jadi natijah yang berbeza. Okay, wallahu a'lam. So saya nak buka untuk soalan. Hari ni habis awal pula, alhamdulillah. Ustaz, kalau yang sebab kita rasa dia jaga tu, sebab dia bangun tu, mata dia terbuka. Anjing dia. Anjing dia tu. Oh tak, anjing ke orang dia? Tak, yang macam orang tu selalu buat call tau. Kamu rasa macam dia bangun. Yang tu pun susah nak cerita. Pasal apa? Sebab kita tak tahu apa yang menyebabkan Allah Ta'ala cerita wa tahsabuhum. Kamu akan merasakan. Tazun ni benda yang sangkaan, assumption. Dia Nabi menyangkakan bahawa mereka hidup, mereka tak tidur, sedangkan mereka sedang tidur. Apa yang menyebabkan Nabi rasa mereka tak tidur? Tak tahu. Kita tak tahu lah, sebab tak pernah diceritakan pula Ashabul Kahfi ni tidur mata terbuka. Dan tak kena pula tidur mata terbuka. Ada pernah ada kes tidur mata terbuka. Tak ada kan? Sebab tidur ni dia punya kelaziman dia adalah mata tertutup. So benda yang kita tak tahu, kita cuma Allah Ta'ala bagi tahu adalah kalau kita tengok Ashabul Kahfi, maka kita akan rasa seolah-olah mereka ni hidup. Dan mungkin sebab dia adalah ayat syarah selepas tu, wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Kerana mereka bergerak-gerak dalam tidur mereka. So orang rasa dia orang ni tak tidur ni, tengah gerak-gerak ke, tengah sembang-sembang. Okey, seolah-olahnya. Tapi kita tak tahulah secara tepatnya apa yang menyebabkan orang rasa mereka ni sedang berjaga. Okey, sedangkan mereka rukud. Rukud ni apa kita nak kata macam mana? Tidur, tetapi tidur yang tidak tetap dia punya position dia. Okey, rukun. Dia ada tidur. Dia penting sebab apa? Kita akan tengok bahawa kenapa Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Tidur apa yang tidak membatalkan wudu? Tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur yang tetap dia punya kedudukan dia. Dia bukan rukun. Dia tidur yang tetap. So rukun ni tidur yang tidak tetap kedudukannya. Maka Imam Syafi'i kata tidur yang macam ni membatalkan wudu. Pasal apa? Dia tak sedar kalau ada angin keluar daripada dia. Okay. So penting kalau untuk kita tahu perkataan tertentu dalam bahasa Arab, sebab kesan dia pada hukum agama, kesan dia pada fiqh, okay, pada fiqh, pada akidah. So antara kelebihan lah. Sebab tu kalau kita nak belajar nas, nak belajar Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, start dengan bahasa Arab. Okay, start dengan bahasa Arab dulu. Okay. Sebab kita boleh faham makna secara umum, tetapi untuk kita tahu secara spesifik apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, maka kita perlukan pengetahuan dalam bahasa Arab. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Tak ada. Ada? Tak ada soalan? Okay. So minggu depan Ustaz tak nak baca. So siapa nak baca? Balik prepare dulu, lepas tu baca. Kita dengar bacaan, lepas tu kita mana yang boleh. Kita bukan komen, tapi nak memperbaiki ataupun nak bagi tahu. Dan orang yang baca tu dapat pahala kerana bacaan dia orang lain dapat faedah. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Okay. So hari ni tak ada orang bagi peringatan. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.